Petikan Alkitab untuk kubah adalah daripada Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengejarkan serta memelihara taman itu. 아멘. 샬롬 성가대와 니시 오케스트라의 찬양과 연주가 있겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian, ini ialah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-57. Dalam khutbah yang lalu, saya telah menjelaskan bagaimana Tuhan menyebabkan kepupusan dinosaur. Tuhan menurunkan api dari langit kedua dan memusnahkan dinosaur secara sekaligus. Oleh sebab dinosaur diciptakan di langit kedua, dinosaur hanya dapat dimusnahkan oleh api dari langit kedua. Fosil dinosaur membuktikan bahawa dinosaur telah pupus secara tiba-tiba akibat kebakaran yang dahsyat. Saya telah memberikan banyak bukti yang kukuh. Bilangan fosil dinosaur jauh lebih banyak daripada binatang lain. Dan banyak telur dinosaur serta fosil tapak kaki juga telah ditemui. Tambahan pula stratum yang bersamaan dengan masa kepupusan dinosaur mengandungi banyak unsur unik yang dipanggil iridium. Sekarang anda sedang melihat fosil dinosaur dan tapak kaki dinosaur. Ini adalah bukti bahawa lapisan tanah pada masa itu telah berubah oleh api dari langit kedua. Tuhan telah menurunkan api ke seluruh bumi, tapi dia secara selektif hanya memusnahkan dinosaur dan menyelamatkan tumbuhan serta binatang lain. Hal ini hanya dapat berlaku melalui kuasa dan keilahian Tuhan Bapa. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, sekarang berapa lamakah sebenarnya dinosaur hidup di bumi? 150 juta tahun? 170 juta tahun? 100 juta tahun? Para saintis dunia mendakwa bahawa dinosaur hidup semasa zaman Mesozoik bumi. Zaman Mesozoik kira-kira 250 juta tahun dahulu hingga kira-kira 65 juta tahun dahulu. Jadi tempohnya 185 juta tahun. Dan mereka mendakwa bahawa dinosaur hidup selama 160 juta tahun dalam tempoh ini. Namun begitu, Tuhan Bapa berfirman bahawa dinosaur hanya hidup di bumi untuk tempoh yang sangat singkat, hanya 40 hari. Betapa besarnya perbezaan ini. Saya sendiri terkejut apabila Tuhan berfirman bahawa hanya 40 hari. 뭐 1억 6천만 년 뭐 이렇게 하는데 이렇게 학교에서 가르치고 배우는데 단 40일이라고 어떻게 그걸 이해를 시킬 것인가? 처음에 하나님은 40일을 기한을 주실 40일 주실 때 참 난감했어요 저는. Pada mulanya, apabila Tuhan berfirman bahawa 40 hari, saya benar-benar risau. Bagaimanakah saya dapat membuatkan orang faham? Orang diajar dan belajar di sekolah bahawa binatang besar ini telah hidup selama 150 juta tahun. Tapi sebenarnya dinosaur hanya hidup selama 40 hari. Saya mempercayainya 100% kerana ia adalah firman Tuhan. Tapi bagaimana saya dapat membuatkan anda dan orang lain memahaminya? Walaupun anggota gereja kita mempercayai firman ini tanpa keraguan, anda semua memahaminya dengan baik. Mengapa? Kerana terdapat bukti yang cukup untuk memahaminya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini, dinosaur tidak dapat hidup walaupun 100 hari di bumi ini. Bagaimana dan di manakah dinosaur dapat makan begitu banyak untuk mengisi perut? Ada antara anda yang mungkin terkejut kerana masa ini terlalu singkat. Namun begitu, taburan fosil dinosaur dan ekologi dinosaur membuktikan bahawa dinosaur mempunyai jangka hayat yang singkat. Fosil dinosaur tersebar di seluruh dunia, tetapi tertumpu di tempat tertentu. Saya telah menerangkannya dengan secukupnya. Mengapakah dinosaur dijumpai di seluruh dunia? Di bumi ini tiada binatang selain ternakan yang hidup di setiap penjuru dunia.
Ular yang berenang di air tidak hidup di rata-rata tempat di dunia ini. Ular tidak tinggal di pulau-pulau. Ular tinggal di Guam kerana manusia membawanya ke sana. 사람이 이제 갖다가 뿌렸으니까 사는 거지. 괌 같은 데도 그렇고. Namun begitu, dinosaur ini yang begitu besar sehingga manusia pun tidak dapat menggerakkannya ditemui di seluruh dunia. 근데 그렇게 Bukankah hal ini selaras dengan fakta bahawa Tuhan menjerat dinosaur di dalam jaring dan menyerakkan dinosaur dari Taman Eden ke seluruh dunia? 이렇게 절망에 가둬서 에덴 동산 전 지구에 Hal ini membuktikan bahawa Tuhan memasukkan dinosaur ke dalam sesuatu seperti jaring. Lalu dia menyerakkan dinosaur ke banyak tempat di bumi ini. Jika Tuhan meletakkan 100 dinosaur ke dalam satu jaring dan dia meletakkan beberapa jaring di satu tempat dan beberapa di tempat lain dan lebih banyak lagi di tempat tertentu. Ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Tuhan memindahkan dinosaur. Tetapi bukanlah bermaksud dinosaur dimasukkan ke dalam jaring dalam kumpulan 100 ekor. Saya berharap anda semua akan mendengar khutbah ini dengan teliti dan menyampaikannya dengan baik. Oleh itu saya menjelaskannya dengan contoh menggunakan jika. Seperti jika Tuhan meletakkan 100 dinosaur ke dalam satu jaring dan dia meletakkan beberapa jaring di satu tempat. Dinosaur-dinosaur ini yang telah tersebar ke seluruh dunia mencari tempat yang mempunyai air. Kebanyakan tapak cari gali fosil dinosaur di Korea berhampiran air. Bukankah dinosaur yang besar minum banyak air? Dinosaur datang dalam kumpulan, bukan hanya satu atau dua ekor. Dinosaur yang dibuang ke bumi perlu minum air terlebih dahulu untuk terus hidup. Selain itu, dinosaur mencari air di bumi kerana mereka mendambakan air kehidupan di Taman Eden. Setelah dinosaur datang ke bumi, dinosaur menjadi jasmani dan berasa lapar. Tidak kira berapa banyak tumbuhan yang dimakan oleh dinosaur, rasa lapar dinosaur tidak dapat dipuaskan dan sifat dinosaur menjadi semakin ganas. Dinosaur memandang rendah binatang di bumi. Dinosaur tidak peduli walaupun secara tidak sengaja terpijat dan membunuh binatang-binatang tersebut. Bagi dinosaur, binatang-binatang itu tiada nilai. Singa juga dianggap remeh bagi mereka. Sesetengah dinosaur malah cuba mengembara jauh untuk mencari makanan. Namun begitu, sebelum dinosaur sempat pergi jauh, api turun dari langit lalu membakar dinosaur. Oleh itu, pada akhirnya apa yang kita katakan adalah bahawa dinosaur tidak sempat untuk bertebaran. Sebab itulah semua dinosaur ditemui dalam kumpulan. Oleh sebab dinosaur hanya hidup di bumi selama 40 hari, walaupun dinosaur bertebaran, dinosaur tidak sempat pergi jauh. Kumpulan dinosaur itu ialah jiran atau keluarga, tetapi telah datang ke tempat asing dan udara, persekitaran serta suhu semuanya berbeza. Hidup berasingan di tempat asing seperti itu, hal ini bukanlah perkara mudah bagi dinosaur. Dinosaur bergerak dalam kumpulan dan tinggal di bumi selama 40 hari dan tiada kesan bahawa dinosaur tersebar jauh. Bukti bagi fakta ini ialah peta taburan fosil dinosaur di dunia. Fosil dinosaur tersebar di banyak tempat di bumi, namun tertumpu di lokasi tertentu. Di Alberta, Kanada, sebagai contoh, bersama-sama dengan pelbagai jenis dinosaur lain, 300 fosil dinosaur dari satu jenis telah ditemui dalam pelbagai saiz, dari bayi hingga dewasa. Sejumlah besar fosil dinosaur telah ditemui di Gunung Telur di Montana, Amerika Syarikat. Dalam satu kes fosil dinosaur, kira-kira 100,000 fosil daripada satu spesies telah ditemui dalam kasuan seluas 2 km. Tambahan pula fosil dinosaur telah ditemui sepanjang seluruh era Mesozoik, tetapi 46 daripadanya berasal dari era Kapur, iaitu parada penghubung zaman Mesozoik.
Lebih daripada 40% daripadanya ditemui dalam stratum peringkat terakhir era kapur. Maksudnya, sejumlah besar fosil dinosaur dijumpai dalam lapisan tertentu sekitar masa kepupusan mereka. Hal ini juga menyokong fakta bahawa dinosaur hidup di bumi untuk tempoh yang sangat singkat. Logik asal memberitahu kita bahawa dinosaur tidak mungkin dapat hidup lama di bumi hanya dengan mempertimbangkan jumlah makanan yang perlu dimakan oleh dinosaur. Untuk mengekalkan tubuh, dinosaur seberat belasan tan perlu sentiasa makan makanan dalam kuantiti yang besar. Pada masa kepupusan dinosaur berkumpul di tempat-tempat tertentu. Dengan mengkaji pentadburan fosil dinosaur, para saintis mencatatkan idea bahawa dinosaur hidup dalam kumpulan. Namun begitu, hal ini tidak masuk akal. Bagaimana sebilangan besar dinosaur dapat hidup bersama di kawasan kecil dan mendapat makanan mencukupi? Makanan akan cepat habis dan dinosaur akan bertebaran. Jika tidak, dinosaur terpaksa berlawan dan makan sesama sendiri. Kebanyakan dinosaur ialah herbivore, jadi dinosaur tidak dapat berbuat begitu. Bagaimana mungkin teori bahawa dinosaur makan dengan baik, membiak dan hidup selama 160 juta tahun itu adalah benar? Namun begitu, berdasarkan fakta bahawa dinosaur hanya hidup di bumi selama 40 hari, semuanya menjadi masuk akal. Dinosaur yang dibuang ke bumi secara mudahnya mengenali satu sama lain. Binatang juga tahu tentang binatang lain. Dinosaur yang jauh lebih pintar daripada binatang di bumi ini sangat mengenali antara satu sama lain. Kumpulan dinosaur itu ialah rakan sekerja, jiran dan keluarga yang telah bersama sekian lama di Eden. Oleh itu, apabila dinosaur dihalau ke bumi, dinosaur mahu tetap bersama. Fikirkan sejenak, jika anda datang ke tempat yang berbeza, persekitarannya dan semuanya berbeza, adakah anda akan segera berpecah? Dinosaur ingin berkumpul bersama dan berkomunikasi pada tahap tertentu. Dalam beberapa hari awal di bumi, dinosaur langsung tidak berfikir tentang makan. Dinosaur keliru dan bingung, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Kemudian apabila dinosaur semakin tenang dan menyesuaikan diri dan kehidupan di bumi ini, dinosaur mula berasa lapar. Oleh itu, dinosaur mula mencari makanan dan memakannya. Tetapi tidak lama selepas itu, dinosaur dihukum. Jika dinosaur tinggal lebih lama di bumi ini, dinosaur pasti akan bertebaran mencari makanan. Jika dinosaur hidup selama 100 hari atau 200 hari, dinosaur pasti akan bertebaran. Saudara-saudara yang saya kasih, perbezaan antara jangka hayat dinosaur seperti yang didakwa oleh para saintis dan yang diberitahu oleh Tuhan adalah sangat-sangat besar. Mengapa terdapat perbezaan besar antara 160 juta tahun dan 40 hari? 과학자들이 주장하는 공룡의 생존 기간과 하나님께서 알려주신 기간은 그 차이가 너무너무 크지요. 왜 이처럼 1억 6천만 년과 40일이라는 엄청난 차이가 나는 것일까요? Pertama, kerana kaedah pentarihan yang digunakan oleh saintis adalah tidak tepat. 정확하지 않기 때문입니다. Kini semakin banyak bukti menunjukkan bahawa kaedah pentarihan adalah tidak tepat. Sebagai contoh, batuan gunung berapi di Hawaii telah ditarikkan berusia antara 160 juta hingga 3 bilion tahun. Namun begitu, telah ditemui bahawa batuan ini sebenarnya terbentuk akibat letusan gunung berapi pada tahun 1801. Batuan gunung berapi yang baru terbentuk 200 tahun lalu dianggap berusia 160 juta tahun atau 3 bilion tahun oleh kaedah pentarihan. Bukankah hal ini satu perkara yang tidak masuk akal? Kesilapan yang begitu besar. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, tetapi 160 juta tahun.
Ada satu lagi kes di mana satu lapisan batu telah ditarikan berusia 2 juta tahun. Namun begitu, fosil yang ditemui dalam lapisan 1억 itu 6천만 년. ternyata hanya berusia 10,000 또 tahun. 이런 경우가 있었습니다. 어떤 한 Sepatutnya 지층의 usia 연대를 stratum 측정한 dan 결과 fosil adalah sama, tetapi terdapat perbezaan sebanyak 200만 년 1,99 juta tahun. 그런데 그 지층에서 발견된 화석은 1만 년밖에 안 된 것으로 나왔지요. Masih ada satu kes di mana sebatang pokok yang terbakar secara tiba-tiba akibat terkena talian elektrik berkuasa tinggi lalu bertukar menjadi fosil telah ditarikan berusia 1 juta tahun. Usia pokok yang terbakar dan serta-merta dan menjadi fosil telah ditentukan sebagai 1 juta tahun. Saya rasa hal ini boleh berlaku. Sebatang arang yang baru berusia 1 hari telah ditarikan berusia 1 juta tahun. Seperti anda lihat, kaedah pentarian karbon mempunyai banyak kelemahan. Oleh itu, anda tidak boleh mempercayai ketepatan keputusan daripada kaedah ini. Selain kaedah ini, saintis juga mengkaji stratum menggunakan pelbagai kaedah lain untuk menganggarkan jangka masa dinosaur hidup. Tetapi hasil kajian mereka tidak tepat. Mengenai perkara ini, ramai saintis sendiri mempersoalkan kaedah pentarian karbon dan menunjukkan ketidakseragamannya. Memang benar bahawa masa dinosaur dibuang ke bumi adalah sangat lama dahulu. Namun begitu tempoh masa yang dicadangkan oleh para saintis tentang berapa lama dinosaur hidup di bumi ini adalah tidak sama dengan kebenarannya. Sebab kedua mengapa terdapat perbezaan pandangan tentang berapa lama dinosaur hidup adalah kerana api yang diturunkan oleh Tuhan ketika memusnahkan dinosaur telah mengubah komposisi kerak bumi pada masa itu. Ketika api dari langit kedua turun, api itu bukan saja memusnahkan dinosaur tapi juga mengubah kandungan stratum. Dalam khutbah yang lalu, saya telah memberitahu anda bahawa satu unsur yang dipanggil iridium terdapat dalam jumlah yang banyak di dalam stratum. Abu gunung berapi atau meteorit mengandungi banyak iridium. Apabila api dari langit kedua turun ke bumi, stratum berubah pada masa itu. Kaedah pentarian karbon mengukur usia sesuatu objek berdasarkan jumlah unsur radioaktif yang terkandung di dalamnya. Oleh itu, jika satu peristiwa berlaku yang secara tiba-tiba mengubah kandungan unsur radioaktif di dalam stratum tertentu, usianya tidak dapat dianggarkan dan tepat. Walaupun pentarian karbon itu adalah tepat, usia stratum tempat fosil dinosaur ditemui boleh jadi tidak sama dengan kebenaran. Jika fosil dinosaur ditemui di dalam stratum yang ditentukan berusia 100 juta tahun melalui pentarian karbon, orang akan berfikir bahawa dinosaur itu juga mati 100 juta tahun dahulu. Namun begitu, oleh sebab komposisi asal telah berubah, usia stratum dan usia fosil dinosaur tidak boleh disamakan. Para saintis dunia tidak mengetahui perkara ini. Oleh itu kita tidak boleh mempercayai keputusan pentarian karbon yang dilakukan oleh mereka. Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, kaedah pentarian karbon itu sendiri mempunyai banyak kelemahan. Oleh itu, tempoh hayat dinosaur yang dianggarkan melalui kaedah ini tidak lebih tepat daripada kaedah itu sendiri. Kesimpulannya, dinosaur tidak hidup lama di bumi, tetapi hanya hidup dalam tempoh yang sangat singkat sebelum dinosaur pupus secara tiba-tiba. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, saya telah memberitahu anda tentang dinosaur sepanjang 5 khutbah yang lalu. Saya telah menjelaskan identiti dinosaur, proses perubahan dinosaur dan sebab keputusan dinosaur.
Sebelum dinosaur dibuang ke bumi, makhluk hidup di bumi ini dilahirkan, membesar, menjadi tua dan akhirnya mati mengikut hukum alam. Kematian yang berlaku adalah secara semenjadi, bukan kematian buatan. Tambahan pula tiada kuman berbahaya atau virus dan oleh itu makhluk hidup tidak mati kerana penyakit. Semuanya hidup dalam damai mengikut aturan semua jadi yang ditetapkan oleh Tuhan dan apabila tiba masanya makhluk hidup mati dan kembali menjadi debu. Saya sedang berbicara tentang binatang yang hidup sebelum dinosaur datang ke bumi. Taman Eden ialah tempat kekal yang tiada kematian. Jadi manusia dan binatang di sana tidak mati. Oleh itu Adam tidak begitu merasakan perbezaan antara bumi dan Eden pada waktu itu dan menganggap bahawa kematian juga adalah proses yang berulang. Tambahan pula dia belum pernah melihat sesiapa mati atau sesiapa di sekelilingnya mati. Oleh itu konsep kematian tidak benar-benar menyentuh hati Adam. Namun begitu, peristiwa dinosaur telah memberikan gambaran samar kepada Adam tentang kematian. Dari langit kedua, Adam dapat melihat dinosaur membunuh binatang lain secara membuta tuli. Pemandangan itu tidak jelas dari Eden, tetapi dapat dilihat secara samar. Orang di Taman Eden dapat memandang ke bumi. Ia tidak jelas, tetapi seperti melihat ke seberang melalui jaring laba-laba. Namun begitu, jika kita membuka mata rohani kita dan melihat orang di Taman Eden, kita dapat melihat dengan jelas. Adam melihat pemandangan menyedihkan binatang di bumi ini dimakan hingga mati oleh dinosaur. Pemandangan binatang merintih kesakitan dan mati sangat asing bagi Adam. Kemudian dia melihat dinosaur mati sekaligus dalam satu penghakiman berapi. Adam mula memikirkan tentang kematian dengan lebih mendalam. Di Taman Eden tiada kematian, tetapi dinosaur yang telah bersama saya sekian lama boleh lenyap begitu saja dalam sekelip mata. Itulah kematian. Beginilah caranya dia dapat memahami konsep kematian secara samar. Walaupun dia pasti akan mati jika makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, konsep itu tidak sampai ke fikirannya kerana dia tidak pernah mengalami atau melihat kematian. Apakah kematian? Walaupun dia mati, dia tidak akan terlalu terkejut. Dia hanya dimaklumkan bahawa kematian ialah sesuatu yang buruk. Namun begitu, Adam tidak mengalami kesakitan atau ketakutan yang dirasai oleh dinosaur dan binatang lain di bumi ketika mati. Oleh itu, konsep kematian tidak tertanam secara mendalam dalam fikiran Adam. 정령 죽는다 해도 뭐 크게 그렇게 놀라지를 못하죠. 놀라하지를 않죠. 하여튼 안 좋다는 건 알아요. 하나님 따먹지 말라 그랬으니까. 그러나 아담이 공룡과 지구의 동물들이 죽으면서 Katakanlah seorang lelaki A mengalami pengalaman hampir maut semasa mendaki gunung, tetapi berjaya diselamatkan dan hidup. 따라서 죽음의 개념이 Sebaliknya, lelaki B hanya menonton video tentang pengalaman hampir maut oleh lelaki A itu. Siapakah antara A dan B yang benar-benar memahami ketakutan saat hampir kehilangan nyawa? Sudah tentu A, kerana dia mengalaminya sendiri. Demikian juga Adam melihat apa yang berlaku di bumi dan berfikir secara mendalam tentang kematian. Tetapi dia tidak membenarkan konsep itu menyentuh hatinya bersama dengan emosinya. Dia melihat kematian tetapi dia sendiri tidak mengalami atau merasakan kematian. Tambahan pula dia sendiri tinggal di Taman Eden, tempat yang tiada kematian dan tiada apa yang berubah di sana kecuali dinosaur telah lenyap.
Peristiwa di mana dinosaur melakukan kesalahan dan dibuang ke bumi, hidup di bumi selama 40 hari dan kemudian tiba-tiba lenyap, terasa seperti satu ribut bagi Adam. Seperti mana kesunyian menyusuli ribut, begitu juga ketenangan meliputi bumi selepas penghakiman ke atas dinosaur. Selepas beberapa ketika, Tuhan memerintahkan Adam untuk menyusun dan mengatur semula bumi ini. Adam masih mempunyai otoriti untuk memerintah segala sesuatu di bumi. Semua binatang di bumi mentaati Adam. Adam memulihkan bumi kepada keadaan asalnya dan kuasa Tuhan, menjadikan bumi sebuah planet yang damai dan makmur semula. Kuasa Adam sangat besar sehingga dia memerintah atas semua makhluk, dan pada waktu itu tiada kejahatan di bumi ini. Bahkan pada zaman banjir Nuh, bukankah semua pasangan binatang masuk ke dalam bahtera Nuh? Sudah tentu Tuhanlah memimpin binatang-binatang itu masuk. Binatang-binatang itu dimasukkan ke dalam bahtera, dipisahkan mengikut jenis. Walaupun Nuh memisahkan binatang buas dan herbivore. Sekali lagi, apabila masa berlalu, peristiwa dinosaur semakin pudar dalam ingatan Adam. Masa yang diambil untuk dinosaur melakukan kesalahan dan dihukum adalah sangat singkat. Kekacauan yang disebabkan oleh dinosaur cepat reda. Bumi juga kembali kepada keadaan asalnya. Dari luar seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Tambahan pula, peristiwa dinosaur tidak begitu mengejutkan atau memberikan impak besar kepada Adam. Walaupun dinosaur disayangi oleh Adam, dinosaur hanyalah salah satu daripada banyak makhluk di bawah autoriti Adam. Namun begitu, peristiwa dinosaur mempunyai kepentingan rohani yang besar kerana hal ini memberikan semacam keyakinan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Melalui peristiwa dinosaur, kita mengetahui bahawa walaupun Taman Eden dikelilingi oleh cahaya, dinosaur mengalami kerja penipuan oleh syaitan. Hal ini merupakan sesuatu yang menakutkan. Syaitan sendiri telah mengalami perkara ini. Tuhan telah melepaskan Lucifer dan sebagian roh jahat dari jurang maut pada malam pertama penciptaan untuk tujuan pemupukan manusia. Tuhan juga memberikan mereka kuasa atas dunia kegelapan dan kekuatan. Namun begitu, manusia pertama Adam telah menakluk dan meminta bukan saja langit kedua tapi juga langit pertama dengan autoriti cahaya yang diterimanya daripada Tuhan. Akibatnya roh-roh jahat ditekan oleh kuasa Adam dan tidak mempunyai peluang untuk menunjukkan kuasa kegelapan yang dimiliki oleh mereka. Oleh itu, roh-roh jahat sentiasa menunggu peluang untuk merampas Taman Eden. Kemudian mereka terasa perubahan dalam hati dinosaur. Tidak mahu melepaskan peluang, roh-roh jahat memfokuskan serangan mereka kepada dinosaur, menghantar gelombang radio syaitan, iaitu gelombang ketidakbenaran. Hal ini berhasil. Oleh itu, dinosaur pada akhirnya menerima pemikiran syaitan dan mula bertindak secara melulu dengan cuba memakan buah larangan daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Sudah tentu Tuhan mengetahui hal ini. Lalu dinosaur dihalau ke bumi dan akhirnya binasa. Harapan Lucifer dan roh-roh jahat musnah. Namun begitu, mereka tetap meraih sedikit kejayaan. Hal ini demikian kerana mereka telah mengalami bahawa walau sebesar manapun cahaya mengelilingi sesuatu tempat, jika ada walau sedikit pun kejahatan di dalamnya, hal itu sudah cukup menjadi laluan untuk mereka masuk.
Roh jahat yang terangsang oleh kejayaan ini seterusnya menyasarkan Adam dan merancang satu muslihat yang lebih licik. Mereka menyasarkan Adam dan Hawa. 모든 악한 영들은 다음에는 아담을 표적으로 삼았고 더욱 교묘한 계략을 꾸몄던 Oleh 것입니다. itu, peristiwa dinosaur dari sudut pandangan rohani ialah pintu pertama menuju ketidaktaatan 따라서 Adam 공룡 사건은 dan permulaan 영적으로 pemumpukan 볼 때 manusia. 장차 있게 Kita 될 dapat lihat 아담의 melalui peristiwa 불순종과 dinosaur 인간 경쟁을 bagaimana Lucifer dan Roh Jahat 암시하는 menggunakan kuasa 서로와 kegelapan. 같다고 할 수가 있습니다. Cara mereka sama seperti dahulu. 우리는 루시퍼의 악한 영들이 Jika ada walau 어둠의 sedikit 권세를 elemen 어떻게 kegelapan dalam diri 사용하는지를 seseorang, 공룡 사건을 mereka akan 통해 cuba 알 수가 menghasut 있었습니다. orang itu dengan kuasa kegelapan. 자, 그들의 Mereka 방법은 bekerja 인간 dengan sangat 죽음이나 bijak dan 이 berterusan. 루시퍼의 원수마귀 사단의 역사는 동일한 거예요. 사람들에게 어둠의 요소가 조금이라도 Walaupun 있으면 anda ialah anak Tuhan yang 어둠의 telah menerima Roh 권세로서 Kudus, jika 사주하려 terdapat unsur kegelapan atau ketidakbenaran dalam hati dan fikiran anda, syaitan akan datang kepada anda dengan secepat yang mungkin. Oleh itu, anda mesti rajin membuang ketidakbenaran dalam diri anda dan dengan tekun mengusir kegelapan. Jika anda leka dan berasa terlalu selamat, syaitan akan memancing ketidakbenaran dalam diri anda dan menarik anda masuk ke dalam kegelapan. Kegelapan dalam diri anda adalah seperti rumput. Jika anda tidak mencabut rumput itu hingga ke akarnya, rumput itu akan terus bertumbuh dan anda akan berterusan dipengaruhi oleh syaitan. Rumput liar akan terus bertumbuh melainkan anda mencabut akarnya dan membakarnya dengan api. Oleh itu, seorang petani tidak sepatutnya hanya memotong rumput, tetapi harus mencabutnya dengan akar. Hal yang sama bagi sifat berdosa dalam diri anda. Oleh itu, anda mesti berdoa hingga sifat berdosa tercabut dengan akarnya. Jika kejahatan masih ada, kejahatan itu akan bertumbuh semula. Dengan demikian, syaitan akan menguasai anda semula. Syaitan akan membuatkan anda berfikiran badani dan seterusnya mengacau fikiran anda sehingga akhirnya emosi anda meledak. Kemudian iblis pun ikut campur dan membuatkan perbuatan kegelapan anda mula tampak secara luaran. Anda akan mengeluarkan kata-kata kasar atau bertindak dengan kasar dan ganas. Anda menyalahkan orang lain, menghakimi mereka dan menyebarkan perkara yang belum disahkan. Oleh itu, orang akan salah faham, bertindak dengan cara memecahkan kedamaian dan bertengkar. Orang menyangka bahawa mereka bergaduh kerana perbezaan pendapat. Tapi secara rohani, kita mesti sedar bahawa semua itu dihasut oleh syaitan. Oleh itu, saya berharap anggota gereja kita langsung tidak memberikan ruang kepada syaitan untuk bertapat. Orang yang belum lagi masuk ke dalam roh dan masih mempunyai ketidakbenaran dalam hati harus lebih berhati-hati dan berjaga-jaga. Apabila pemikiran negatif cuba menyusup, anda mesti segera mencantasnya. Anda mesti dengan tegas menolak pemikiran badani dan berkata, ini bukan pemikiran daripada roh. Inilah pemikiran yang diberikan oleh syaitan. Jika anda tidak melawannya dan lebih teruk lagi jika anda menerimanya, anda akan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab anda telah hidup di dalam dunia jasmani, tubuh anda telah dicemari oleh sifat badani sama ada anda mahu atau tidak. Namun begitu, orang menerima Roh Kudus dapat menyingkirkan sifat badani dengan bantuan Roh Kudus. Mereka dapat menyingkirkan ketidakbenaran dalam hati mereka. Oleh sebab syaitan tahu terdapat ketidakbenaran dalam hati anda, dia boleh menciptakan situasi yang mengocak ketidakbenaran melalui orang badani. Melakukan perkara seperti ini ialah kuasa atas kegelapan yang telah diberikan kepada syaitan. Oleh itu, semasa anda hidup pada zaman ini, walaupun anda menghadapi ketidakadilan, disalahfaham atau kerugian, anda harus bertindak balas dengan kebaikan. Jika anda membalas kejahatan dengan kejahatan, anda telah tewas kepada syaitan. Namun begitu, jika anda membalas kejahatan dan kebaikan, anda akan menewaskan syaitan.
Tambah pula apabila anda menewaskan kejahatan dan kebaikan, autoriti anda dalam cahaya akan bertambah. 약속했어요. 교회 가기로. 꼭 다음 주에는 교회 간다고. 꼭 나가겠다고 약속했는데 약속 딱 하고 나와요. 그 주간에 무슨 일이 생기는가? 어찌하든 교회 나가지 못할 어떤 문제가 생기는 거예요. 남편 믿음으로는 믿음이 있는 것도 아니니까 교회 아니 갈 다른 문제가 생겨나는 거예요. 가지고 그 핑계로 못 나가. 나 오늘은 또 친구가 꼭 이런 중한 일이 있어서 오늘 교회 안 나가고 다음에 갈게 하고 뭐 안 나가 약속을 어기게 되죠. 그러면 다음이라고 지키나요? 그런 일이 어떻게 기가 막히게 정확하게 떨어져 나오는지 그런 거 체험해 본 분들 아마 많을 거예요. 그렇게 할 수 있는 어둠의 권세가 사단에 있기 때문이라면, 그래서 그런 환경을 만들어 가지고 거기에 말려들게 빠져들게 미혹당하게 이렇게 만들어 간다 이 말이에요. 그러므로 이 세상을 살아가는 동안 때때로 억울한 일을 만난다 해도 오해를 받는다 해도 손해를 입을지라도 오직 선으로 대응하는 여러분이 되십시오. 악의 악으로 대응하는 것은 사단에게 지는 것입니다. 악의 선으로 대응할 때 사단을 이길 수가 있지요. 근데 여러분 그렇게 참 하시는 분들이 얼만큼 있어요? 많이 있을수록 좋겠는데. 또한 악을 선으로 이겨나가면 그만큼 여러분의 빛의 권세가 커집니다. 에베소 5장 9절에 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라고 Efesus 5 말씀했습니다. ayat 9 menyatakan kerana dihasilkan oleh cahaya terdapat dalam segala yang baik, wajar dan benar. Saya berharap anda berkemenangan walau apapun kejahatan yang mungkin anda hadapi, semuanya kebaikan. Ayat ini juga menyatakan bahawa bercahaya adalah kebenaran. Saya berharap anda mengamalkan kebenaran, bukan kebenaran menurut pandangan anda, tetapi menurut pandangan Tuhan. 사람이 아직도 그러니까 영으로 못 들어가는 거예요. 그 의를 무로 깨트려 버리지 않을 이상은 영으로 못 들어가는 거예요. 하나님도 출애굽에 말씀하잖아요. 나의 복에 의를 행하며. Perbenaran diri berbeza daripada perbenaran Tuhan. Artinya perbenaran diri sebenarnya bukanlah perbenaran yang bersejati. Anda tidak akan dapat masuk ke dalam roh jika anda tidak mematahkan perbenaran diri anda sendiri. Oleh itu Tuhan telah berfirman dalam kitab Keluaran, jika kamu melakukan apa yang benar di mataku, maka aku tidak akan mendatangkan atasmu sebarang penyakit atau kuman yang aku timpakan ke atas Mesir. Aku telah berfirman sedemikian. Apa yang dianggap manusia sebagai baik dan benar tidak semestinya baik dan benar di mata Tuhan. Anda harus hidup menurut firman Tuhan dengan penuh rasa takut akan Tuhan, sama ada diperhatikan orang lain atau tidak. Jika anda menambahkan kebenaran kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, buah cahaya anda akan menjadi sempurna. Kebenaran tidak pernah berubah. Tidak seharusnya ada perubahan dalam meraih kemenangan melalui kebaikan dan mengamalkan perbenaran di hadapan Tuhan. Apabila anda mencapai segala kebaikan, perbenaran dan kebenaran anda akan menghasilkan buah cahaya dan tiada kuasa kegelapan yang akan mendekati anda. Kuasa-kuasa kegelapan itu sebenarnya akan menjauh kerana otoritas cahaya yang anda miliki. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda semua menghasilkan buah cahaya dengan lebih sempurna lagi. Saya mengakhiri penjelasan mengenai dinosaur di sini. Adakah anda ingat bahawa hari ketika dinosaur cuba makan buah larangan ialah hari di mana Adam melakukan perjalanan besar-besaran ke bumi? Adam membawa semua keruk bersamanya ke bumi untuk meninjau lokasi bagi membina sebuah bangunan simbolik yang dapat menunjukkan kewibawaan dan maruahnya. Namun begitu peristiwa dinosaur berlaku dan rancangan Adam itu terhenti. Kemudian selepas satu tempoh masa yang agak panjang berlalu, Adam meneruskan semula rancangan tertangguh itu. Saya akan bersambung mengenainya dalam khutbah yang seterusnya. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, dalam khutbah ini saya telah menerangkan berapa lama dinosaur hidup di bumi ini. Saya juga menjelaskan sebab mengapa tempoh itu sangat berbeza daripada tempoh yang dikemukakan oleh para saintis dunia. Saya turut menyebut bahawa Adam akhirnya mula memahami konsep kematian setelah menyaksikan kepupusan dinosaur. Selain itu, saya juga menerangkan maksud rohani di sebalik peristiwa dinosaur ini. Peristiwa ini boleh dianggap sebagai langkah pertama kuasa-kuasa jahat dalam melaksanakan autoriti mereka ke atas kegelapan. Kerja kuasa-kuasa jahat bermula dengan cara ini dan akan berterusan sehingga Tuhan Yesus datang kembali di angkasa dan tempoh 7 tahun kesengsaraan berakhir.
Oleh sebab semakin hampir kepada penghujungnya, roh-roh jahat akan melakukan perkara yang lebih dahsyat daripada biasa. Saya berharap agar anda semua akan lebih berwaspada dan berjaga-jaga sepenuhnya dalam roh. Terutamanya jangan pernah berhenti berdoa dan bersungguh-sungguh. Saya menggalakkan anda untuk merenungkan firman Tuhan agar hati dan fikiran anda dapat tenggelam sepenuhnya dalam firman-Nya. Semoga anda berkemenangan dengan kebaikan dalam segala perkara dan memuliakan Tuhan Bapa. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus saya berdoa.